Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil kiram. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa Qaidul Jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa ayyukraha ya'uda fil kufri kama yukraha yuzafu ila nar. Maksudnya 3 perkara, barang siapa dalam dirinya terdapat 3 perkara, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Pertama, bahawa Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dikasihi, melebihi daripada kasih akan selain daripada keduanya. Yang kedua, tidaklah dia mengasihi seseorang itu melainkan kasihnya kerana Allah. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana benci dimasukkan dalam api neraka. Ya hormati, silakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan tinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah pada malam ini tuan kita dapat sekali lagi bersama untuk kita menyambung hadis hadis 40, hadis yang ke-35. Hadis 35. Itu dah bacakan sikit kan? 375 ayatnya. Kemudian Rasulullah.
So masih lagi dalam tajuk beberapa perintah larangan, beberapa perintah dan juga larangan lah. Hari itu kita sentuh berkenaan hadis Nabi tu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu kan, wala tu'minuna hatta tahabbun. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Maksudnya Nabi bersabda, tidak akan masuk kamu dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Tiada masuk kamu dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Dan tiada kamu beriman, mana tiada dikatakan beriman, hatta tahabun, sehinggalah kamu berkasih sayang. Berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat, akan dia nescaya kamu akan berkasih sayang. Iaitulah afsus salam bainakum. Mana siarkan salam lah, ataupun sebarkan salam. Sebarkan salam di antara kamu. Ini salah satu kaedah lah, cara nak berkasih sayang ataupun nak memperbaiki hubungan lah. Hubungan yang dingin hubungan yang tak mesra sama kita, antaranya ialah menyebarkan salam. Mudah-mudahan dengan menyebarkan salam tadi sebanyak mungkin akan dapat melenturkan lah, melembutkan hati yang keras, yang degil, dan sebagainya. Baik, kemudian kita sambung pada malam ni. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan larangannya dengan sabdanya. Apa sabda Nabi atau pelarangan Nabi? Janganlah kamu berbelakangan. Janganlah kamu membelakangilah. Maksudnya tak bertegur sapa lah gitu. Janganlah kamu membelakangi. Kalau dia punya matan hadis tu, dia kata wala tadabaru. Yang keempat, kan dia ada 4 tu, ada 5. Yang pertama wala tahasadu. Yang pertama wala la tahasadu. Yang kedua wala tanajasu. Yang ketiga wala tabaghadu. Yang keempat wala tadabaru. Yang kelima wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. So ada 5 perkara lah larangan. Mana larangan? Sebab situ ada la tu. La tu maksudnya larangan lah, tegahan ataupun la nahi. La nahi mana jangan buat. La tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. So sekarang ni wala tadabaru. Dan juga wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Maksudnya janganlah kamu berbelakangan, dan janganlah kamu menjual atas penjualan setengah kamu, dan laklah kamu menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersara. Jadi apakah maksud dengan larangan berbelakang ni? Larangan berbelakangan atau berpaling-paling ialah dan melarang perbuatan itu dilakukan oleh seorang semata-mata oleh perkara dunia. Pada hadis yang lain, sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu lil muslimin ayyahjara akhuhu fawqa salasin yaltaqiyani fayasuddu haza wa yasuddu haza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Maksudnya tidak halal kepada kamu itu kamu memisahkan saudara kamu lebih daripada 3 hari. Maksudnya tidak bertegur sapa lah. Tidak halal kepada kamu tu tidak bertegur sapa dengan saudara kamu lebih daripada 3 hari. Sedangkan selalu jumpa. Kalau jarang jumpa tu lain lah. Kalau jarang jumpa, seorang sini, seorang KL, memang tak jumpa. Jumpa pun sesekali je. Kalau ada kundi kendara, baru jumpa. Betul? Yang ini selalu jumpa. Satu taman. Satu tempat kerja, satu taman.
Jadi selalu berjumpa, selalu berselisih, tapi sebabkan oleh sesuatu sebab, kan, ada clash hubungan tadi, maka tak tegur siapalah itu. Jadi Nabi Muhammad SAW, dia kata la yahilul muslim ayah jara'ahu faqa salasin. Tidak halal bagi seorang Islam bahawa dia meninggalkan saudaranya, maksudnya tidak menegurnya lebih daripada 3 hari. Mana tak tegur lebih daripada 3 hari lah. Okey? Bila keduanya bertemu, maka yang seorang ini berpaling dan yang seorang itu pula membelakanginya. Dan orang yang lebih baik daripada keduanya ialah orang memulakan dengan ucapan salam. Yang paling baik ialah yang bagi salam lah, kan? Walaupun muka mungkin pandang tempat lain, muka tempat lain, orang tu depan kita, muka tempat lain, Assalamualaikum, kan? Tak apalah, walaupun muka tempat lain, tapi sekurang-kurangnya dia dah bagi salam. Tapi macam pengajar sikit lah, sebaik-baiknya pandanglah muka orang tu, walaupun mungkin tak suka macam mana pun, walaupun bongih pun, bagilah salam, pandanglah muka orang tu, kan? Dia tak nak pandang tu, pulang lah, tak nak kau, kan? Itu penting kita dah memulai memberi salam, walaupun yang menyebabkan masalah itu bukan kita, si dia yang menyebabkan masalah tadi, dia yang memulakan perbalahan, pergaduhan, gitu. Jadi kita bagi salam, itulah yang terbaik lah. Kerana salam ni maksudnya sejahtera, kan? Dan salam ni salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalam, Allah Taala yang bernama Assalam. Jadi kita bila bagi salam, maksudnya kita mempergunakan nama Allah Taala untuk memberikan ucapan sejahtera kepada orang yang kita tak betul siapa tadi lah, gitu. Baik. Kalau jenis yang kita tak ada clash macam dengan dia, lagi belok, terus lagi baiklah macam tu. Baik. Dan lagi hadis yang lebih keras ancamannya ialah Nabi SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasyafki dimaihi, kasyafki damihi. Maksudnya barang siapa meninggalkan saudaranya, hajara mana meninggal, asal mana hajara tu hijrah. Hijrah kan meninggalkan. Barang siapa meninggalkan saudaranya, maksudnya tak tegurlah, tidak menegurnya kerana memusuhinya selama setahun, maka ia seperti menumpahkan darah. Nampak? Dia ibaratnya macam menumpahkan darah lah. Gitu. Kalau kita tidak menegur saudara kita tu lebih daripada setahun tu, tuan. Ini bukan setahun, kadang-kadang 10 tahun. Kadang 10 tahun tu, tuan. Kadang dah nak mati dah. Dah nak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masih lagi tak tegur, kan? Sepatutnya kita kalau nak berangkat ke alam barzah ni, sepatutnya kita maafkanlah semua orang. Walaupun mungkin kadang-kadang bukan kita yang puncanya, mungkin orang itu yang punca masalah dia, tapi yang paling baik itu kita maafkanlah. Itu yang terbaik, kan? Sebab di akhirat besok, pada masyarakat esok, tak tahu pula macam mana. Jadi kalau kita maafkan semua tu lebih baik. Jadi tak adalah dia sibuk nak cari kita besok akhirat. Kita pun bila orang tak ada cari kita, kita pun senang nak masuk syurga, sebab tak ada siapa nak cari kita. Kalau ada orang sibuk nak cari kita, minta maaf, kita nak kena postpone dulu, tunggu dulu. Orang lain dah masuk syurga, kita tak masuk lagi. Sebab ada orang cari kita, nak minta maaf. So sebaik-baiknya kita maafkanlah, walaupun mungkin hati kita marah, kan, gitu. Baik. Suruhnya, tuan-tuan, larangan menjual pula. Okey, macam mana dikatakan larang menjual? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kamu menjual sebahagian kamu di atas penjualan sebahagian. Apa maksudnya tu?
Jadi larangan menjual di atas penjualan ialah melarang perbuatan itu dilakukannya. Jadi larangan menjual atas penjualan ialah melarang perbuatan itu lakukan, sebab situ adanya la tadi. La nahi itu. Wala yabi' la tu nahi lah. Dia ada la nafi, ada la nahi. Okay, ni dikatakan la nahi, mana tegahan larangan. Kerana akibatnya tuan ialah membawa kepada berbenci-bencian di antara sesama sendiri. Contoh dia kata, seperti dua orang yang sudah berjual beli, nampak? Dua orang telah melakukan transaksi lah. Seorang beli dan seorang jual kan. Lalu datang orang lain kepada orang yang membeli itu seraya berkata, batalkanlah pembelian engkau ini. Dia kata, kan? Batalkanlah pembelian kau tu. Cancelkanlah maksudnya, cancelkanlah. Kau dah beli tadi kan? Tak apalah, kau cancelkanlah. Sebab aku pun berminat nak beli, dia kata. Dia kata, aku sanggup menjual kepada engkau barang yang lebih baik mutunya. Ni sebagai contoh lah. Dia minta orang tu batalkan pembelian dengan satu barang dengan daripada penjual. Dia kata, lebih daripada kau beli dengan dia, lebih baik beli dengan aku. Nampak? Aku punya barang, produk tu lagi hebat, lagi berkualiti lah, lagi terjamin. Daripada kau beli kau punya barang dia, barangnya tu bukannya tahan lama tu, kejap kan rosak ke. Dia tak ori barang dia. Aku punya ori. Aku punya ori, tapi mahal lah sikit barang. Biasalah barang ori kan mahal kan, gitu. Baik kemudian, tapi di sini dia kata lagi murah. Aku sanggup menjual pada engkau barang yang lebih baik mutunya dengan harga yang lebih murah dari barang yang kau beli itu. Masya Allah. Itu cara dan kaedah dia guna pakai tadi. Dia asut lah orang tu, macam lah. Asut lah je tu. Daripada kau beli kat dia, beli kat aku. Kan kita geng. Kan kita kawan, geng. Kenapalah kau beli kat dia? Sedangkan orang itu tadi telah mengikat perjanjian dengan si penjual itu. Dan mereka dah menetapkan harga-harga sekian-sekian. Je tu. Jadi kalau berlaku macam ni, macam potong trip lah tu, pintas orang lain kan, pintas rezeki orang lain. Jadi maknanya tak baik lah, pengajar lah je tu. Mana ada sifat macam pemusuhan. Ini benda tak baik. Baik, kita lihat semula. Lalu datang contohnya seperti orang yang sudah berjual beli, mana dah berlaku transaksi jual beli antara penjual dan beli. Lalu datang orang lain kepada orang yang beli tadi, seraya berkata, batalkan pembelian kau dengan dia. Batalkan. Aku sanggup menjual pada kau barang yang lebih baik mutu dengan harga yang lebih murah daripada barang yang kau beli tadi. Nampak? Jadi orang yang dah buat perjanjian dia tak baik lah. Kalau kita dah berjanji dengan orang nak beli barang tu, janganlah kita batalkan. Belilah, tak masalah. Nanti belilah lagi dengan orang yang kedua tadi. Masalah je kan. Jadi kita tak adalah menyakitkan itu orang. Baik. Apalagi kalau kata kadang resit dah keluar. Kalau resit dah keluar, payah kan? Ataupun duit dah dibagi, dah dibayar. Biasa kalau duit dah bayar ni susah nak pulang balik. Nak return balik kan, hanya tu. Ataupun cek dah dibagi, jadi nak minta balik tu pun tobar muka jugalah nak minta balik kan. Jadi macam kau ajar lah sikit. Baik. Demikian pula dilarang membeli di atas pembelian orang lain. Contohnya seperti seorang datang kepada orang yang menjual, lalu berkata, batalkan penjual engkau ini. Aku dapat membelinya kelak dengan harga yang lebih tinggi. Macam tu. Ini pun satu cara juga, kaedah lah. Mana setelah berlaku penjualan, mana transaksi dah berlaku antara pembeli dan penjual, tiba-tiba datang sisi, dia kata pada penjual, dia kata, apa kau jual kat dia?
Aku boleh ambil barang kau tu dengan harga lagi mahal. Nampak? Jadi kalau orang yang lemah iman dia, mungkin dia akan tergoda lah. Yalah, tentulah dapat harga lagi mahal. Duit nak lagi banyak duit kan, berbanding dengan pembeli yang pertama. Pembeli pertama mungkin dia nak beli contohnya dalam RM100. Pembeli kedua mungkin nak beli dalam RM200 ataupun RM500 lah. Mana harganya jauh lagi tinggi. Nampak? Siapa yang tak cair tak? Penjual mana yang tak cair? Tapi kalau kita berpegang teguh dengan janji, walaupun ada orang menawarkan harga lagi mahal, tetap kita teruskan penjualan tadi kepada orang yang pertama. Kita tak tertarik pun dengan yang kedua. Ya. Baik. Termasuk kepada larangan ini, orang yang menawarkan barang-barang kepada orang lain, seorang lain. Padahal pada waktu itu ada orang yang sedang menawarnya untuk membelinya. Walaupun ada orang lain menawarkan, tetap dia dengan pembeli yang pertama. Tetap dengan pembeli yang pertama. Ataupun yang pertama tadi, dia tetap dengan penjual itu. Walaupun ada orang yang menawarkan harga yang lagi murah. Lagi murah dan barang yang lebih berkualiti. Betul? Baik, itu sebabnya sebelum kita membeli satu barang, naklah kita fikir panjang dulu, fikir habis. Fikir dulu kan. Survey dulu harga dia. Harga di kedai pertama berapa, harga kedai kedua berapa. Jadi kita buatlah perbandingan. Kemudian kualiti barang dia macam mana. Setelah kita buat perbandingan dalam 2-3 kedai, barulah kita buat keputusan sama ada nak beli ataupun tak nak beli. Tapi kalau seandainya barang itu hanya dijual di kedai tu saja, kedai lain tak ada. Tak ada kedai lain kan? Yang ada kedai tu je. Nak tak nak, beli je lah. Walaupun mungkin mahal. Sebab nak cari kedai lain pun tak tahu bila akan dapat. Apalagi kalau produk tu memang susah nak dapat. Barang tu susah nak dapat. Sebenarnya kita beli je lah. Gitu. Boleh, tuan-tuan? Baik. Sabda Rasulullah SAW, la yabi'u rajulu ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi illa ayazana lahu. Maksudnya tiada menjual seorang lelaki di atas penjualan saudaranya. Dan tiada meminang di atas peminangan saudaranya kecuali ia dengan izin kepadanya. Jangan menjual, mana tiada penjualan seorang lelaki di atas penjualan saudaranya. Mana kalau dia dah ikat perjanjian dengan orang itu, maka dia teruskanlah perjanjian tadi. Kecuali orang lain membatalkan. Kecuali orang itu membatalkan, barulah kita batalkan. Tapi kalau seandainya dia tak membatalkan, teruskanlah. Itu juga kalau seandainya seorang perempuan telah pun dipinang oleh seorang lelaki A, maka lelaki B tidak boleh masuk meminang. Sebab perempuan itu anak dara itu telah dipinang oleh lelaki A. Kecuali lelaki A tadi memutuskan pertunangan tersebut, memutuskan pinangan tersebut, maka barulah lelaki yang B tadi boleh masuk meminang. Macam tu. Baik. Dalil larangan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh hadis adalah am. Jadi larangan tersebut, tuan-tuan, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis ini adalah am. Mana am itu umum lah. Umum meliputi kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Sama ada Islam atau orang kafir. Demikianlah, tuan-tuan, menurut pendapat kebanyakan fuqaha kecuali Imam Ahmad. Kecuali Imam Ahmad dan orang ramai yang menyatakan larangan itu adalah khas kepada orang Islam, tidak kepada orang kafir.
Nampak? Jadi sebenarnya larangan tadi, bab tegahan larangan tadi, jangan menjual sebahagian di atas sebahagian lain tadi, dan larangan itu umum. Larangan itu umum. Tak kisahlah orang kafir ke tak kafir ke. Sebab yang berniaga pun kadang banyak juga orang non-Muslim. Orang non-Muslim kadang banyak berniaga. Orang kita ni tak ramai berniaga. Berniaga pun kecil-kecil, tak besar-besar. Okay? Kalau non-Muslim, perniagaan dia besar-besar. Kan? Macam itulah. Jadi ada pula pendapat menyatakan hanya khusus pada orang Islam sahaja. Tidak mencakupi pada orang yang bukan Islam. Tisu tak? Tisu tak? Sesama pula. Baik, seterusnya, setelah diterangkan segala larangan ini satu persatu, maka oleh Rasulullah SAW dijelaskan pula keadaan orang Islam dalam pergaulan dengan sabdanya, "Hendaklah kamu adalah kamu, hai hamba Allah, bersaudara wa kunu ibadallah ikhwana." Sebut dalam hadis tadi. Kita tengok dalam matan hadis tu. Apa sebut dalam matan hadis? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kamu jadi hamba Allah yang bersaudara. Hamba Allah bersaudara. Mana bersaudara? Daripada sudut Islam lah. Islam, bersama Islam kita bersaudara. Walaupun mungkin kita ni ada yang Jawa, ada Cina kan. Cina masuk Islam, India masuk Islam pun ramai juga. Cina masuk Islam pun ramai. Kan? Orang Iban pun ramai juga masuk Islam. Jadi sekarang ni Islam bukan hanya kepada orang Melayu. Ramai masuk Islam. Kadazan masuk Islam. Kan? Dusun, Bajau, kan? Iban. Orang sekarang ramai masuk Islam. Tuan-tuan, Sabah, Sarawak ramai masuk Islam zaman sekarang ni. Okay? Jadi Islam tu bukan hanya pada orang Melayu saja. Gitu. Cina pun ramai. Boleh, tuan-tuan. Jadi kita ni adalah bersaudara. Jangan tengok pada warna kulit. Kalau tengok warna kulit memanglah nampak beza. Dia ni gelap, dia ni putih. Orang Melayu ni sawo matang. Betul, sawo matang. Ada yang putih, ada hitam. Betul tak? Melayu. Baik. Seterusnya, sabdanya ini memberi suatu petunjuk juga. Jika mereka mematuhi sepenuhnya segala larangan ini, maka terwujudlah suatu masyarakat yang aman hidup dalam suasana kasih mesra sebagai saudara yang senasib, bertanggungjawab untuk kesejahteraan sesama sesuai dengan pengajaran Islam. Sesuai dengan Islam. Dan kafir yang bernaung dalam negara kita ni ada kafir non-Muslim dan Islam. Dan yang kafir itu non-Muslim tu bernaung di bawah negara Islam. Itu dikatakan kafir zimmi lah. Kafir zimmi. Kafir zimmi ni adalah kafir yang bernaung di bawah Islam. Jadi mereka patuh dan taat kepada undang-undang negara. Kalau kafir harbi, dia tak patuh. Dia ni jenis perang punya kafir harbi. Dia tak nak berbaik dengan Islam. Walaupun ada negara Islam, tapi dia tak nak baik. Dia akan cari jalan lah bagaimana untuk menguntungkan negara Islam. Tapi kalau kafir zimmi ni, mereka pasih patuh dan taat kepada undang-undang negara Islam. Dan dia tak cubalah buat benda yang tak elok. Itu. Baik. Kemudian yang kedua, orang Islam saudara. Orang Islam Kobra. Betul jam dah? 8.12 masuk Syak.
4 minit lagi. Okey. Dan ini betul kan? Sana salah. Itu 8.39. Manual. Demam Baik. Kemudian kita lihat tajuk yang kedua, orang Islam saudara orang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan selanjutnya keadaan sifat orang Islam. Ini sifat orang Islam. Orang Islam adalah saudara orang Islam. Yang demikian tidaklah boleh diinayanya. Semana tak boleh kita menginaya orang Islam. Tidak boleh dibiarkan. Tak boleh dibiarkan orang Islam. Maksud tak biar Islam ni, kita biarkan orang Islam tu dihina, tak boleh. Dan tidak boleh didustai. Mana berbohong lah. Berbohong pada sesama Islam. Baik. Juga tidak boleh dihinakan. Tak boleh dihinakan. Saya rasa hadis ni dia dah sebut dah di belakang. Dah sebut kan? Saya pun tak ingat hadis tu di hadis yang ke berapa. Tapi memang dah sebut lah berkenaan hadis ni. Maksudnya kita sebagai saudara Islam sendiri, maksudnya janganlah tak boleh meninayakan dia. Tidak boleh menayai sesama Islam. Lepas itu tidak boleh dibiarkan. Maksud dibiarkan lah, mana biar je orang Islam tu tadi dihina, dipelekehkan, dipokotak-katikkan, dan sebagainya. So maknanya itu tak boleh lah. Kemudian tidak boleh didustai juga. Tak boleh dustai, maksudnya tidak boleh berbohong lah kepada sesama Islam yang lain. Boleh. Saya tak ingat hadis tu hadis berapa. Tapi hari ini kita dah bincang rasanya. Baik. Juga tidak boleh dihinakan. Larangan ini wajib dihormati untuk memelihara perpaduan antara orang Islam yang diakui sebagai bersaudara. Kita kan bersaudara. Tapi di kalangan kita ni banyak bermusuh-musuhan. Tu sebab Nabi kata akhir zaman umat Islam aku ni, dia kata macam buih je. Macam buih kan. Macam buih, macam tak ada nilai lah. Dan Nabi juga pernah sebut, dia kata pada akhir zaman umat aku akan dikerumuni. Seolah-olah seperti orang mengerumuni akan makanan. Mengerumuni akan makanan yang dalam dulang. Macam mana kita makanan dulang kan, kita kan mengerumuni makanan tadi. Jadi sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah jumlah umatmu akhir zaman itu sedikit? Maka Nabi kata, tidak, umat aku ramai. Mereka ramai, tapi mereka dihinggapi oleh penyakit wahan. Penyakit wahan. Satu lagi, Allah Ta'ala telah memasukkan dalam hati orang kafir ini tak takut dengan Islam. Satu. Mereka tak takut dengan Islam. Kemudian Allah Ta'ala cabut kepada orang Islam penyakit wahan. Dihinggapi penyakit wahan. Jadi apakah dikatakan penyakit wahan? Penyakit wahan itu ialah hubbud dunia. Hubbud dunia wa karatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Takut mati atas nama Islam lah. Ramai tak takut mati. Tu yang budak merempit tu, mana dia takut mati? Hati kering tu. Budak merempit tu kan. Dia menyarap atas motor tu. Yang susah kita lah, dia golak je. Yang susah mak ayah lah kalau dapat taliuk. Ya, majoriti lah. Majoriti orang kita lah yang merempit. Mana ada orang Cina merempit? Tak nampak? Budak Cina remaja ada tak pernah nampak merempit? Tak ada. Rumah budak kita ni yang merempit raya tu. Yang tercarap raya. Baik. Jadi orang Islam tidak boleh menginaya saudara orang Islam lain. Kerana penginayaan bertentangan dengan kepribadiannya sendiri.
tetapi orang Islam wajib membantu menghindarkan penganiayaan itu serta menolong saudaranya yang berbuat penganiayaan. Betul tak? Kita kena hindari daripada menganiaya orang lain. So samping itu pula, maknanya kita, kalau sahabat kita kena inaya, so kita kena bantulah, tolonglah sekadar yang kita mampu nak tolong, tolonglah. Sebab dia Islam. Walaupun mungkin orang itu bukan orang Malaysia pun. Kadang kita hanya tolong orang Malaysia, orang negara tak tolonglah. Jadi orang negara pun, orang asal mereka negara-negara Islam, kita bantulah gitu. Kadang kerajaan Islam sendiri yang macam di Arab-Arab ni pun kadang dia tak bantu juga Palestin tu. Dia tak bantu Palestin. Malah ada pula yang bersekongkol dengan Israel pun ada. Berbaik-baik dengan Israel. Sedangkan Israel ni kerja merampas hak milik orang rakyat Palestin, tembak, dibunuh dan sebagainya. Itulah kerja-kerja hari-harian lah orang Israel ni, Zionis. Baik, jadi walaupun mereka orang Arab, tapi ada nama Islam, kita bantulah. Baik. Tetapi orang Islam wajib membantu menghindarkan penganiayaan itu, seperti menolong saudaranya yang berbuat penganiayaan dan saudaranya yang diinaya. Dan tidak boleh ia membiarkan saudaranya itu dalam kehinaan. Tak boleh kita biarkan saudara kita dalam kehinaan. Dilakukan terhadapnya, tetapi dikenaki berikhtiar sekadar yang mungkin bagi melaksanakannya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, unsur ahaka zaliman aw mazluman. Qala ya Rasulullah, ansuruhu mazluman, wa kaifa ansuru zaliman? Qala tamna'uhu minaz zulmi, fazalika nasru yahu. Nabi pernah bersabda, bantulah akan saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Nampak? Bantulah saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Nampak macam lain macam je kan di sini kan. Bantu orang yang zalim. Kan dia kata, bantu oleh kamu kan akan saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, ansuruhu mazluman, wa kaifa ansuru zaliman? Ya Rasulullah, biasanya aku bantu orang yang kena zalim. Jadi macam mana nak bantu orang buat zalim? Nampak? Macam mana kita nak bantu orang zalim pula? Macam mana kita nak bantu orang zalim? Dia buat zalim. So macam mana kita nak bantu? Takkan kita nak masuk saham sekali kan? Macam tu. Apa jawapan Nabi? Qala tamna'ahu minaz zulmi, fazalika nasru iyahu. Kamu menegah ia daripada buat zalim, maka demikian tadilah bantuan. Kamu bantu dia lah. Demikianlah, itu berarti engkau menolong dia. Mana kita tegah dia daripada buat zalim. Itu maksud tadi. Maksud bantulah saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Yang kena zalim memang kita kena bantu. Yang berbuat zalim ni macam mana? Macam mana nak bantu? Cara dia naklah kita menegah dia daripada buat zalim. Tegah dia, larang dia daripada buat zalim. Nampak? Itu cara dia lah. Itu pun bentuk bantuan juga. Itu bentuk bantuan. Salah satu bentuk bantuan untuk kita membantu dia supaya larang dengan larangnya jangan buat zalim. Sebab kalau kamu buat zalim kan, sudah tentu akan ditangkap oleh penguasa. Mungkin kamu nanti akan dipenjara, jatuhkan hukuman penjara. Kalau kat dunia lah, mungkin kamu kena bayar denda sekian-sekian banyak. Dan akhirat besok mungkin kamu akan diazab dalam neraka dan sebagainya. Itu caralah untuk kita bantu kan. Orang yang berbuat zalim, mana kita tegah daripada zalim. Baik. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam pernah menyatakan bahawa
barang siapa yang tiada mahu menolong saudara mukmin yang sedang dihinakan di sisinya, padahal dia mampu menolongnya, besok akan dihinakan dia oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang mampu bantu tolong saudaranya yang kena hina, tapi dia tak nak bantu, buat tak tahu je kan. Lantaklah kau punya hal lah. Aku jaga tempat aku, kau jaga tempat kau kan. Ni pun orang kata adanya, orang kata asabiyah kan. Mana dengan puak dia lah. Dia puak, dia jaga puak dia ataupun jaga porak dia je. Dia tak tahu pun tentang porak orang lain. Sebab kalau jaga porak orang lain kan marah orang lain kan. Tapi masalahnya saudara kita, walaupun mungkin dia porak lain atau porak kan dalam pagar lain, tapi dia sebabkan dia saudara kita, kena dah tanggungjawab kita lah, bantu kan. Itu setakat mana yang kita boleh bantu. Baik. Jadi pada hadis ini, pada hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa barang siapa yang tiada mahu menolong seorang mukmin yang sedang dihinakan orang di sisinya, padahal dia mampu menolongnya, akan dihinakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Nampak? Kalau kita mampu, kena bantu. Takkan kita nak tengok kan saudara kita tu dihina. Itu. Apalagi dia orang yang soleh, orang solat, sembahyang dan sebagainya. Sebaliknya pula, orang yang menolong saudaranya dengan cara yang tersembunyi dalam perkara yang ia dapat menolongnya, akan ditolong Allah Ta'ala akan dia dalam dunia dan akhirat. InsyaAllah. Walaupun mungkin kita tolong secara tersembunyi tu kan, dengan berdoa lah, doa kepada Allah supaya dihindarkan orang yang terinaya tadi, supaya dihilangkanlah daripada inaya tadi. Walaupun secara tersembunyi tu kan, kita bantu dia, maka Allah Ta'ala akan menolong lah kita lah, sama ada dunia ataupun akhirat, insyaAllah. Boleh? Sampai situlah. Banyak lagi tu belakang tu. Dia tanda situ juga orang Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada soalan tak? Soalan ada? Tak ada? Tak ada. Baguslah tempat ini. Tak ada soalan apa-apa. Faham ke? Faham ke tak faham? Faham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa sayyana fatai alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana qutu ala rabbim. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.